Okey, kita pergi kepada soalan 8 ya. Cikgu bagi fungsi H bagi fungsi F. Okey, lepas tu cikgu bagi satu persamaan ini. Ungkapkan B dalam sebutan A. So apa yang kawan kamu buat ialah walaupun soalan ada HF, walaupun soalan ada HF di sini. Dia nampak sini ada HF, so dia pun pergi buatlah. Dia pergi buat HF dia. Okey. Lepas tu dia dia buat dia. Lepas itu masukkan, sebab dia kata objek dia ialah 3. So kawan kamu masukkan 3. Dan tahu jawapan dia ialah kosong. So sebenarnya di sini mungkin cikgu boleh tulis macam ini ya. Cikgu buang ini ya. Ini cikgu tulis macam ini. Lepas itu cikgu ikut ini ya. HF3 sama dengan kosong. Cikgu pakai ini ya. Tengah-tengah ini ya cikgu tulis. HF3 sama dengan kosong. So di sini awak akan nampak kita masukkan 3 di tempat X kita. Dan kita tulis dia sama dengan kosong. Kejap. Penulisan yang lebih kemas lah Kita tulis dia sama dengan kosong. Sama dengan kosong. Lepas tu baru nampak negatif 3 itu pindah. Lebih baik Tapi sebenarnya kalau exam awak bagi saya ini betul, okey je lah. Okey aja. Hanya penulisan lebih kemas macam inilah. So lepas tu tinggal kerja ungkapkan B dalam sebutan. Ini soalan berapa? Soalan 8. Ungkapkan B dalam sebutan A lah. Azibra kamu saja. So cikgu cek jawapan. Ada masalah terus beritahu cikgu Soalan 8. Soalan berapa ni? Soalan 8. Fungsi. Soalan 8. Apa yang dia bagi saya? Okey, tak apalah. So okey ku ini jawapan dia. Kalau ada salah nanti cikgu tengok balik ya. Soalan B, cikgu tanya apakah H kuasa 2? So awak ada fungsi H, kita buat fungsi gubahan sajalah. Kita buat fungsi gubahan, dapatlah jawapan ini. 16S tolak 15. Okey. So tak ada masalah soalan 8. Tanya jawapan ini. Tak apalah, jawapan buku tak tahu datang dari mana. Lepas tu kita pergi kepada soalan 9. Tak sempat nanti tengok PDF soalan 9. Soalan 9 cikgu bagi fungsi GX. Bagi fungsi PS. Ini lebih kurang macam tadi lebih kurang macam tadi. So mula-mula kita cari boleh terus cari PQ, tapi macam kawan ini dia pakai teknik yang satu lagi, iaitu dia terus masuk one by one. 3 ke dalam Q, kemudian ke dalam P. Pun boleh pun boleh. Kalau soalan 8 kawan tadi ialah sini cikgu naik atas balik Kalau kawan ini dia cari dulu apakah fungsi HF. Lepas tu baru dia ganti 3. Dan maka dia ganti sekali sajalah, ganti 3 ke dalam fungsi gubahan yang baru ini. Untuk soalan 9 ni kawan kamu pakai satu lagi teknik, iaitu dia ganti satu demi satu. Dia tak pergi cari PQ dia. Pun boleh dua-dua teknik okey aja So masuk 3 ke dalam Q. Itu yang dapat 5/3 tolak 2. Lepas tu jawapan ini masuk ke dalam P. Masuk ke dalam P N X kuasa 2 tolak 1. Boleh. Yang sama dengan 14. Boleh Kawan kamu dia cepat dah, dia cepat. Kalau lambat kamu buat macam ini. PQ3 sama dengan 14. Mula-mula buat ini. 5 tolak 3 tolak 2 sama dengan 14. Lepas tu baru ini. Itu pun sebab kawan kamu sekali buat dia tak ringkaskan. Kalau kamu nak ringkaskan dulu apa dalam kurungan pun boleh. Ini yang kawan kamu buat Dia buat banyak kerja serentak Tak ada masalah. So dapat jawapan 3/5. Kenapa asyik jawapan saya? Betul-betul. Dapat jawapan 3/5. Lepas tu cikgu tanya apakah Q kuasa 2 dalam bentuk macam itu. Tak kisahlah, kita buat dululah kita punya Q kuasa 2S. Nak dapat bentuk dia itu fikir kemudian So kita buat Q kuasa 2S, maksudnya kita buat fungsi gubahan untuk Q So Q kita ialah apa
Okey, Q kita 5 per S tolak 2. So, kita akan buatlah 5 per S tolak 2. Okey, betul. Okey, mula-mula macam ini aja. Mula-mula macam ini aja. Macam ini aja. Okey. Lepas tu kawan kamu nak ringkaskan, dia samakan bahagian bawah. Jadi X tolak 2, 5 tolak 2S. Okey, so sini kalau kita buka kurungan jadi tampak 4, betul? Okey. Lepas tu kalau bahagi dia jadi darab. So dapat jawapan ini. So kalau kamu tengok apa yang awak tulis ini sudahlah dalam bentuk yang dia cakap itu, tapi dia tanya awak lah apakah H, apakah J, apakah K. So H kalau kamu banding dengan apa yang dia nak awak tengok awak dapat 5S tolak 10 per 9 tolak 2S. Yang dia bagi ialah JS tambah H per K tolak 2S. So kalau kamu tengok ini serupa dengan ini. So kita tahulah K kita ialah 9. Okay. So bahagian atas ini cara kamu banding ialah kamu tengok. Okay. Ini ada X. Ini pun ada S. So J sama dengan 5. Maka yang tinggal itu ini tambah H. Ini tolak 10. So maksudnya H sama dengan negatif 10. Okey, betul okey. Mula-mula dia suruh awak ungkapkan Q kuasa 2S. Dapat ini betul. Pelakar ini jangan lupa tulis. Okey, bagus kawan ni ingat. Okey. Boleh ya semua. So cikgu perlu nampak ini untuk jawab bahagian pertama, ungkapkan Q kuasa 2. Lepas tu cikgu perlu ini juga sebab dia minta awak nyatakan. Kalau dia tak minta awak nyatakan, tak payah tulislah. Okey, lepas tu soalan B. Soalan B, cikgu bagi GS, lepas tu cikgu bagi FG. So kita mula dengan ini, So kita tahu G kita ialah X tambah 3 sama dengan S kuasa 2 tambah 6S tambah 7. So ini ialah kerja kita kena buat katakan punya lah. Okey, katakan. So lepas tu kita masukkan, awak dapat satu persamaan baru tak ada S. Kemudian awak kawan kamu dia tukar dulu semua Y kepada S baru dia ringkas pun boleh. Ataupun awak ringkas dulu baru ubah semua simbol Y kepada S pun boleh. Tak kisah mana satu awak buat dulu So cikgu cek jawapan saja. Okey, betul. Boleh So ataupun kamu boleh ini masih dalam Y, awak kembang ringkas dulu. Lepas itu step itu semua Y ubah kepada S. Okey soalan 9 tak ada masalah. Ada apa kamu terus sekat cikgu dan tanya Okey, soalan tanya satu fungsi ditarifkan macam ini bagi semua nilai S kecuali S. So ini ayat ini seolah-olah yang kita selalu nampaklah. S tak boleh sama dengan P. Hanya kali ini dia tulis dalam bentuk ayat. Dan soalan tanya apakah nilai P. So kita ambil daripada ini, dia tak boleh sama dengan kosong. Kita ambil bawah. Cikgu tengok apa kawan kamu buat. Kita ambil dia tak boleh sama dengan kosong. So kita dapat P itu ialah negatif 5 per 2. Mesti tulis sama dengan sebab dia kata yang kecuali X sama dengan P. So yang P tak boleh apa? P tak boleh 5 per 2. Kalau awak buat pangkar di sini, maksud awak semua boleh. Tak boleh nombor ini. Terbalik pula maksudnya. Okay, lepas itu 10B. Okey, cikgu kata satu dipetakan kepada dirinya sendiri. Maksudnya macam ini Katakan inilah gambar raja anak panah. Objek awak ialah satu, image awak juga satu. Itu maksudnya satu dipetakan kepada dirinya sendiri. Maksudnya image dia masih satu. Objek satu, image satu. So kawan kumpulkan ganti S dengan satu. Okey, lepas itu penulisan tak betul Okey. So sepatutnya okey kita ambil ini, kita gantikan S sama dengan 1. So kita tapak ini. Okey. Lepas tu kita sepatutnya tulis dia sama dengan 1. Tata tanda sama dengan image. Okey. So sebenarnya bukan macam kawan anak bukan tarak silang macam ini. Sebenarnya kita tarak silang dengan 1. Okey. So awak dapatlah K kamu sama dengan 8. Kalau awak tulis macam ini sahaja, contohlah ini, awak nak darak silang dia sepatutnya macam ini. Benda ini darak dengan ini. Sama dengan K tolak 1.
Mana hash awak pergi? So bukan darab dengan hash 1. Darab dengan image. Hanya image dia ialah 1. Boleh ya? So awak tapak K ialah 8 untuk 10B. Betul? Okey, lepas itu 10. Okey, cikgu tanya apakah hash songsan 2? Kawan-kawan, okey. Cikgu tanya apakah hash songsan 2? So mula-mula kita cari dululah apakah hash songsan. Okey, apakah hash songsan? Nanti cikgu akan ajar cara kedua juga, tengok mana satu awak suka lah ya. So cikgu cari hash songsan. So Y sama dengan dia. Nilai K kita sudah ada di A ya. So kita ganti masuk di sini ya. Okey. So kalau P1 awak salah, P2 awak masih boleh dapat markah kaedah. Walaupun jawapan memang tak betul sudah Okey, so kita masukkan nilai K. Okey, yang ini kita tarak silang lah sebab ini memang Y saja. Kita tarak silang, kita kumpulkan. Okey, kembangkan. Lepas tu kita kumpulkan S di satu tempat sebab kita nak buat X sama dengan. So kumpul S di satu tempat, keluar sebagai faktor sepunya. Lepas tu kita bahagi. Okey, betul lah. Okey, betul Betul. Lepas tu kita gantikan, dia kata untuk kita nak masukkan 2 ke dalam fungsi songsang ini. So awak masuk 2 ke dalam fungsi songsang ini. Okay, awak dapat jawapan negatif 2/5. Hanya di sini cikgu cuba bagi kamu faham satu. Okey, kita pergi sini ialah fungsi hash, balik ialah hash songsang kan? Okey. Kalau ikut soalan ini, okey, cikgu nak tanya ialah untuk hash songsan, kalau objek dia 2, apakah image dia? Apakah image dia? So, apa yang kawan kamu buat untuk ini, dia pakai teknik inilah. Dia cari hash songsan, kemudian ganti objek. Dia cari hash songsan, lepas tu dia gantikan objek dia, iaitu 2. Sebenarnya satu cara lagi kamu boleh buat ialah, okey, kamu tengok sebelah atas sini. Kamu tengok sebelah atas sini. Maksudnya sebenarnya cikgu tengah tanya awak. Okay? Cikgu tengah tanya awak, apakah nilai objek kamu? Apakah nilai objek kamu? Kalau image dia ialah 2, tapi bagi fungsi hash. So awak boleh gunakan fungsi hash, iaitu kita tahu hash x kita ialah 8 tolak x per 5 tambah 2x. So cikgu ada objek nak cari, cikgu ada image, cikgu nak cari objek. Sekejap, cikgu besarkan sikit. Okay. Cikgu ada objek, cikgu ada image, cikgu nak cari objek. So cikgu buat 8 tolak S per 5 tambah 2S sama dengan image saya. Dan kalau saya selesaikan, cikgu akan dapat juga jawapan negatif 2/5. Okay. So kalau siapa nak pakai cara yang warna yang cikgu tulis ini pun boleh. Cara biasa orang memang suka pakai yang sebelah sini punya lah. Hanya cikgu nak bagi kamu tengok sebenarnya ada alternatif dia lah. Tak payah belajar kedua-dua Mana-mana satu awak suka. Ini cadangan kedua cadangan kedua. Tapi kalau tak faham jangan pakai. Pakai cara normal cukup. Okey? Pakai cadangan pertama ini pun boleh. Sorry. Boleh Okey, lepas tu cikgu tanya apakah nilai X yang satu lagi yang dipetakan kepada dirinya sendiri. So untuk P3 kali ini, okey, cikgu tak kata apakah nombor itu, tapi cikgu kata dia ialah benda yang sama. So macam tadi 1 kepada 1 kan, so ada satu lagi. So kamu boleh wakilkan dengan satu huruf, cikgu tengok kawan kamu wakilkan dengan X. Maksudnya X dipetakan kepada dirinya sendiri. X dipetakan kepada X. Okay. So kerja ini lebih kurang sama dengan P1. Sama dengan ini juga. Sama dengan ini. Hanya ini waktu itu dia ialah 1-1. Kita tahu objek dia ialah apa. Okay. Objek dan image dia ialah 1. Tapi bila sampai P3 kita tidak tahu apakah objek berkenaan. Teknik serupa. So awak pun buat benda ini. Kemudian awak selesaikan. Awak nampak dia ialah kuadratif. So gunakan teknik kuadratif. Hanya di sini Okey, awak tekan kalkulator, awak dapat 1 dan negatif 4. Okey, lepas tu awak nak tipu saya dengan pemfaktoran boleh. Tapi jangan lupa, tolong checking.
S kali S boleh ke dapat 2S kuasa 2? Tak boleh kan? Ini kerja siapa? Ada orang ada di sini? Tulisan siapa? Tak ada orang nak mengakui. Siapa punya tulisan? Okey, tak ada. Cikgu main cakap, panggil sesuka hati saja lah ya. Okey, Amira. So, kita perlu pastikan sebab ini kemban dapat S kuasa 2. So, kalau ini saya nak ubah supaya S kuasa 2, apa tindakan saya? 2S kuasa 2 nak jadi S kuasa 2. Amira? Dengar suara saya ke? Ke cikgu shot sendiri saja? Dengar cikgu. Dengar? Okey, 2S kuasa 2 macam mana jadi S kuasa 2? Bahagi 2. Bahagi 2. So sini awak sepatutnya tambah berapa X? 3. Tolak? 4. Okay. Tolong tambah satu baris di sini sebab soalan ini kalau ada markah kaedah awak tak dapat markah kaedah tau. Sebab pemfaktoran ini sebenarnya tak dapat bersama atas ini. Okay, kamu dapat 2 jawapan tapi awak lupa jawab soalan. Soalan saya ialah apakah nilai S yang satu lagi? Sekarang awak ada 2, 1 dan -4. Cikgu tak nak 2 jawapan, cikgu nak nilai S yang satu lagi. Mana satu yang asal punya? Satu yang asal. Satu yang asal. So, bila soalan tanya apakah nilai X yang satu lagi, jawapan ialah -4. -4. Kena tulis keluar Kalau tak tulis keluar maksudnya awak tak erti pilih. Okay, so itu soalan 10. Kalau apa-apa kamu terus tanya aja Kalau dia cikgu jalan aja. Sebab cikgu harap boleh secepat mungkin habiskan 20 soalan Okey, soalan 11. Okey, cikgu bagi satu graf macam ini. Okey, so sebenarnya awak kena pandai baca Kalau tengok gambar aja ini, apa yang awak boleh baca ialah fungsi V memetakan X kepada 3 tolak 2X. Sorry, cikgu terbalik arah dia. Sorry. Sebab anak panah ke sini So maksudnya mana pemadam saya? So maksudnya ialah V memetakan 3 tolak 2X kepada X. So kalau kamu nak terbalikkan 2 ini, yang awak boleh cakap ialah terbalik maksudnya ini ialah V songsang. Okey. Untuk sebelah sini kalau direct baca ialah W memetakan 3 tolak 2X sama dengan 7/6 tolak 4X lah. Kalau tak nak tukar anak panah, inilah maksud dia. Okey, soalan tanya, dalam sebutan S, fungsi yang memetakan Q kepada P. Q kepada P. So sebenarnya cikgu tengah tanya awak, apakah fungsi V? Awak ada fungsi songsang V. Sekarang nak cari V. Teknik serupa macam awak cari fungsi songsang. So kawan kamu sebenarnya terbalik Ini yang tulis -1, ini yang tulis 1. Boleh sebab gambar aja kalau kamu tengok anak panah di arah ini. Okey So cara buat serupa. Katakan Y sama dengan belakang, kemudian buat sehingga X sama dengan, cikgu cek, sehingga X sama dengan, hanya orang jarang tulis macam ini Biasanya orang akan tulis, negatif kita pindah ke atas, so ini jadi negatif Y tambah 3. Kita akan tulis macam ini. Kalau awak nak tulis macam ini, kena pastikan mula-mula kena pastikan cikgu nampak negatif untuk semua. Sebab awak punya negatif cara tulis ini, nanti orang ingat di sebelah atas. Padahal di tengah-tengah ini. So lebih senang awak tulis macam ini. Awak tulis macam ini. Okay. So pada ini nama fungsi itu ialah V, bukan V songsang. Sebab kalau kamu tengok, dia nak Q kepada P. Anak panah sudah cakap nama fungsi ini ialah V. Tapi teknik sama. Kalau ada V songsang nak cari V, tengok ada V nak cari V songsang,
kerja kita ada sama, seolah-olah kita cari fungsi songsang. So hanya penulisan dia lah, aku nak terbalikkan dia. Ini kalau anda tulis negatif, pastikan sama ada cikgu nampak negatif itu betul-betul di tengah-tengah, ataupun awak boleh bubuh satu kurungan, ataupun awak boleh ringkas macam cikgu. Either one lah. Elakkan macam ini, nanti lama-lama kawan kamu ataupun awak sendiri pun ingat jawapan macam ini. Kalau ini lain maksud dia. Ini lain maksud dia. So boleh So boleh tulis macam ini, ataupun awak betul-betul nampak dia di tengah-tengah. Tapi sangat bahaya buat penulisan macam inilah. Okey. Ataupun awak tulis 3 tolak X per 2. Ataupun awak biarkan negatif 2 itu di bawah pun tak apa. Pun tak apa. Tapi paling cantik ialah ini. Paling cantik ialah ini. Okey, soalan P, cikgu kata memetakan P kepada R. P kepada R. Okey, atas sini sikit. P kepada R. So, kita melalui dua fungsi. Okey, kita melalui dua fungsi. Okey, fungsi ini jangan lupa dia anda pandang dia terbalik. So, ini ialah V songsang. Ini ialah W. Dan kalau fungsi gubahan, kita akan tulis arah terbalik. W, V, negatif 1. Ini benda yang kita nak cari. W, V, negatif 1. Sebab tulisan Jawi. So, cikgu tengok kerja kawan kamu. So, V, X. Sama-sama. V songsang X sama dengan 3 tolak 2X. Yang kita nak ialah kita nak WV songsang. Bukan ini. Mana dapat 7 per 6 tolak 2X datang dari mana? 7 per 6 tolak. Oh, ini. Ini memang tak kena sudah. Ini memang tak kena sudah. Okay. So cara buat soalan P ini memang tak betul. P2. Soalan 2 ini memang tak betul. Sebab awak salah taksirkan graf. So ini tak betul. Sebenarnya yang ditanya oleh saya ialah apakah fungsi WV negatif 1. WV negatif 1. Sebab kawan kamu tak ikut fungsi gubahan punya teknik. So W, fungsi songsang kita ialah 3 tolak 2X. Kejap. Ya. P kepada A. Ya. So 3 tolak 2X. Okay. Lepas itu kita masukkan ini ke dalam fungsi W kita. Fungsi W belum carikan. Kita belum cari lagi fungsi W. Soalan ni agak sukar sebenarnya. Dia salah lukis anak panah untuk kita. Soalan ni high level. Kejap. So di sini kita belum cari lagi fungsi W. Sebab yang kita ada ialah ini. Yang kita ada ialah ini. So kalau kamu tengok ini yang fungsi. Dia sebenarnya serupa macam, okay, cikgu grow up sikit sorry Dia serupa macam ini. Kejap, mana kita ada buat? Bukan ini. Yang katakan punya. Dia serupa macam ini. Ya, awak ada ini, kemudian tapi dalam ini adalah satu ungkapan. So kita akan buat kerja ini. Dia serupa macam soalan apa B? Soalan 9B soalan 9B. Nanti awak kalau ada masa awak tengok balik soalan 9B awak boleh rujuk soalan 9B. So kita pun buat. Katakan ini untuk A2 untuk A2. Katakan Y sama dengan 3 tolak 2X. So X sama dengan, cikgu buat cepat sikit Ini rasa pernah buat. Ya, ada di sini. So kalau saya buat saya akan dapat inilah. Cikgu cepat sikit 3 tolak Y per 2. Okay, lepas tu saya masuk. Sorry. Cikgu masuk ke dalam. So, WY sama dengan 7 per 6 tolak 4. 3 tolak Y per 2.
So kalau saya ringkaskan 7/6, ini cikgu boleh potong jadi 2. Lepas tu kalau cikgu kembangkan, tolak 6 tambah 2Y. Kalau cikgu ringkaskan 7/2Y. So ini ialah fungsi W cikgu. Okay, fungsi W cikgu 7/2Y. Okay. So, ubah kepada fungsi X rupa. So, WX sama dengan 7/2S. Kemudian sambung ke sini ya. Sambung ke sini. Okay. So, 7/2X. So, inilah dia. Kalau saya kembangkan 7/6/4X. Dan kena tulis juga X tak boleh sama dengan 6 tolak 4S tak boleh sama dengan 0. 4S tak boleh sama dengan 6. X tak boleh sama dengan 3/2 lah. Okay. Ini untuk ini ya. So itu jawapan dia. Okay. Mana saya tulis? Apa yang saya tulis tu mana pergi? Kejap. Mana pergi ya? Apa jadi kepada komputer saya? Sorry. Sudah hang. Kenapa? Kejap. Apa jadi kepada komputer saya? Alamak. Siapa tahu macam nak ubahkan keadaan. Apa jadinya? Atas pun ada. Cikgu save dulu, kemudian cikgu masuk balik. Harap benda itu ada. Sudah gila. Sekejap. Kejap. Wah, saya tak boleh baca saya punya graf. Kejap, tak tahu apa jadi. Bukan ini. Jawab. Soalan 11. Harap masih wujud. Soalan 11. Nasib baik masih ada. Ada. Okay. So ini jawapan untuk soalan 11A2. 7/6 tolak 2S. Belakang jangan lupa tulis. Okey, lepas itu soalan 3 cikgu tanya WS. Kita sudah buat. A3 kita sudah buat. Kalau kita sudah buat, nak jalan pun tak boleh. Kejap. Kalau kita sudah buat, tak apa. Kita tulis balik saja jawapan dia. Sebenarnya tadi cikgu sudah buat. Kan? Cikgu tadi sudah buat sebenarnya. Tak apalah, kita tulis sajalah. So, untuk A3, so awak tulis saja untuk A3, jawapan dia ialah, sebab tadi sudah buat tak payah buat semula. Sebab benda ini ada, so salin balik saja jawapan dia. 7/2S. Okay, 7/2S dan jangan lupalah X tak boleh sama dengan 0. Okay, X tak boleh sama dengan 0. Okay, lepas tu B,
Cikgu tanya apakah nilai X yang dengan keadaan VWS sama dengan 8. So kamu kena cari lagi satu fungsi baru iaitu VW. So cikgu tengok kawan kamu So ini sudah silap lah ya. Okey, soalan mana C dia? Okey. So ini cikgu tak boleh tengoklah sebab dia salah daripada P2. So seterusnya semua salah Semua dia salah Okay, boleh So kita buat baru sebab kawan kamu ingat yang dia buat itu VWS. So kita memang kena buat baru Cikgu tanya apakah VWS. Kejap cikgu cari ruangan. So kita buat baru VWS. Okay, dan dia kata dia sama dengan 8. So kalau tadi kita tahu VX kita ialah VS kita di mana? Kejap cari. VX kita VS kita ini. Cikgu ambil yang paling senang punya 3 tolak X per 2. 3 tolak X per 2. 3 tolak X per 2. Itu jawapan A1 kita. Okey, WS ialah jawapan A3 kita. So kalau kamu tengok benda ini sambung Kalau awak salah, sebenarnya sangat susah awak tapak B yang betul. Tapi boleh tapak sikit maka kaedah lah. Okey. A3 ialah 7 per 2X. So kita buat sahaja Okey. V 7 per 2X. Cikgu buat VWS dulu Okey, lepas tu cikgu ganti ke dalam V iaitu 3 tolak X per 2. Yang nak masuk 7 per 2X. Sama dengan 8. Okey, so lepas tu tinggal kerja ringkaskan sahajalah. Okey, cikgu cari seorang teman cikgu nak ringkaskan. Helmi ada? Helmi ada? Izzat ada? Izzat ada? Intang ada? Ada. Ada. Okay, Intang kita sambung. Ini Azibra aja. So you nak buat macam mana? Pindah 2 pergi belakang. Okay, pindah 2. So 3 tolak 7 per 2S sama dengan? 16. 16. Okay, sambung lagi. Sorry. Sambung lagi. 3 pindah belakang. Okay, so tolak 7 per 2S sama dengan? 13. Okay, 13. Sekejap, cari ruangan dulu. Okay, lepas tu? Pindah negatif 7. Pindah negatif 7. So jadi? Negatif 7 per 13. Siapa yang pindah? 13 yang pindah ke 7 yang pindah? 7. Oh, 7 kalau awak cakap dengan saya negatif 7 per 13, cikgu nampak kedudukan dia sama aja. Sebenarnya bila awak cakap negatif 7 per 13, cikgu akan faham sebagai 13 yang bergerak. Yang tapak negatif 7 per 13. Kemudian 2S mana pergi? 2S mana pergi? dekat depan. 2S. Okey. Boleh di depan, boleh di belakang lah. Terpulang kepada kamu. Boleh Okey, boleh macam ini. Ataupun kalau kamu nak buat darat silang sekali lagi pun boleh. Maksudnya awak darat 2S ke sebelah sini pun boleh. Buat yang awak lebih pasti punya. Okey, sambung. Pindah 2 kan? Okey, pindah 2 macam mana? Negatif 7 per 13 bahagi 2. Okey, bahagi 2. Okey, jawapan? Negatif 7 per 26. Okey. Ada silap mana-mana ada tak sama dengan jawapan dia. VWS. Ada orang nampak cikgu salah di mana-mana sebab jawapan tak sama dengan modul. VWS. Ada tak sesiapa nampak cikgu punya kesalahan di mana? Modul memang salah. Ada 2 kemungkinan lah.
Ada siapa nampak cikgu salah di mana? Cakap, kita jimat masa sikit. 3 tolak 7/2x. 3 sama dengan 8. Shift calculate answer. Ada cikgu silap mana-mana? 2 kali 8, 16 tolak 3. Okay, cikgu tak nampak kesalahan saya di mana. Kamu pun tak nampak kan? Okay, tak apa. Kita terima dulu. Okay, kita terima dululah. Cikgu tak nampak salah di mana. Kalau siapa nampak, cakap dengan saya. Tak sama dengan modul punya jawapan. Negatif 7/26. Okay, lepas tu kita pergi kepada soalan 12. Cikgu nanti ya, tunggu cikgu hantar kepada muka surat baru. Ya. Okay, cikgu pakai fungsi S, cikgu pakai fungsi G. Okay, lepas tu cikgu kata FG sama dengan GF. Ungkapkan M dalam seputang N. So kawan kamu pergi cari apakah fungsi FG, apakah fungsi GF. Okay. Lepas tu dia tapak. Okay, dia tapak kalau FG ialah ini. GF ialah ini. Sebenarnya kalau mereka ialah sama dengan. Boleh okay. So lepas tu dia ringkaskan. So ringkaskan kemudian buat sehingga kehendak soalan lah. Okay, soalan nak 12. Cikgu. Apa dia? Nampak Yang salah saya dulu. Yang soalan tadi tu kan? Salah mana? Kita minta VW kan, tapi cikgu guna yang tu bukan ke yang V -1 punya. Oh ya kak? Kejap. Yang cikgu punya ini ialah? Itu bukan ke yang V -1. Nanti cikgu tengok A1 dulu. V saya. Dia nak V kan? Ya ini ialah V -1. Yang dia nak ialah V. So yang dia nak ialah jawapan A ini. Cikgu tadi tulis mana? Cikgu tulis ini ke cikgu tulis atas? Cikgu tulis yang bawah. Yalah memang jawapan akhir dia yang dekat modul tu negatif 7/5 ke? Ya. Oh, kalau negatif 7/5 kena guna yang atas tu. Dia pakai atas. Tapi memang tak boleh sebab anak panah dia macam ini. Maksudnya dia sendiri cuai lah. Anak panah macam ini memang tak boleh kata fungsi ini ialah fungsi V. Sebab fungsi V, kalau dia nak kata fungsi V ialah 3 tolak 2S, gambar raja mesti anak panah macam ini. Mesti macam ini. Anak panah daripada X pergi kepada 3 tolak 2S. So kalau macam dia ini memang tak boleh. So okey lah. Kalau macam itu sangat pastilah tak salah lah. Jawapan modul itu salah. Dia mungkin terlepas pandang anak panah dia. Boleh ya? Sebab anak panah dia lain dengan yang biasa. Kalau biasa dua-dua arah macam ini. Boleh ya? So okay. Kalau macam itu saya cikgu sangat pasti cikgu betul. Okay, kita pergi kepada soalan ini ya. So lepas tu kita selesaikan sehingga M dalam seputang N sajalah. So awak dapat jawapan ini boleh. Ataupun kalau siapa nak tulis dia. Okay, siapa nak tulis dia 11 tolak 4M per M sama dengan 11 tolak 4M per 7 pun boleh. Sebab kalau banding dengan ini, macam ini lebih ringkas sikit. Tapi okey dalam exam. Okey, lepas tu cikgu kata kalau M ialah 2. So tak ada apalah kan, masuk saja. Masuk saja kita kira. Ini matematik biasa je. Tekan kalkulator pun boleh. Sebenarnya awak boleh tulis ini, lepas tu terus tekan kalkulator bagi saya jawapan. Okey, kemudian seterusnya cari nilai X. Okey. So mula-mula awak cari fungsi gubahan FF. So 5, okey. Okey, betul. GS memang sudah ada, kita main masuk saja. Lepas tu tinggal kerja selesaikan sajalah. Kembang-kembang, ringkas, dapat jawapan ini. Nanti ada masa baru awak tengok one by one lah ya. Sebab kalau boleh cikgu nak cepat sikit. So, boleh ya? Okey, soalan 13. Okay, upah seorang jurujual ialah 36 per hari dan 7 sejam akan dibayar bagi kerja lebih masa.
So tanya apakah upah harian bagi seorang jurujua dengan menggunakan tata fungsi kalau T ialah masa dia kerja lebih. Faham tak? Maksudnya macam ini. Katakan ya untuk seorang jurujua ini, okey, kamu bayangkan keadaan dia. Kalau masa kerja normal ialah 8 jam contohnya okay, 8 jam. Hari ini katakan dia kerja 8 jam. Berapa gaji dia boleh dapat? Siapa punya tulisan ini? Elia. Okey, Ilya. Kalau dia kerja, katakan ya, kalau kerja normal ialah 8 jam. Hari ini kalau dia bekerja 8 jam, so berapa gaji dia boleh dapat? 36. 36 aja lah sebab tak ada overtime. Kalau dia kerja 9 jam, berapa duit dia boleh dapat? Satu jam dia akan bayar ekstra RM7. 43. 43 sebenarnya datang daripada 36 tambah 1 jam yang overtime tu dibayar RM7. Okay. Atas ini sebenarnya kalau kamu tengok inilah dia. Kalau 10 jam 36 tambah 2 jam kali RM7. Dapatlah jawapan dia. So itulah yang Ilya dapat ini Inilah T kita, inilah T kita. So 7T tambah 36. Kalau nak terangkan lah, memang boleh macam ini. Tulis saja. Tulis saja. Okay, lepas tu cikgu tanya, apakah jam lebih masa jurujua itu kalau upah harian dia ialah 64? So maksudnya yang cikgu bagi ialah jawapan ini 64. So awak ambil sajalah 7T tambah 36 sama dengan 64. Awak selesaikan, dapatlah masa dia. Okay. So ini soalan sebenarnya tak susah. Hanya dia nak bagi awak tengok apa kegunaan fungsi dalam kehidupan harian kita. Sebenarnya tak pakai fungsi pun awak boleh jawab soalan ini. Okay, kita pergi kepada soalan 14. Okay, cikgu tanya apakah julak untuk nilai hash? Untuk ini 0 sampai 2. Kamu ada belajar tak macam mana nak lakarkan graf ini? Tak. Okay, so untuk ini cikgu gunakan Desmos bagi kamu tengok jawapan dia. Benda ini awak akan belajar lagi dalam tingkatan 5. So sebenarnya dia keluar sini sebab ini ulang kaji untuk budak form 5. Walaupun dia tajuk fungsi tapi dia gunakan pengetahuan form 5 kamu. So cikgu bagi kamu tengok saja dia punya bentuk graf. Kejap. Okey, dia punya fungsi ialah Y sama dengan X kuasa 3 tambah 3. Okey, dan dia nak daripada kosong. Dia nak daripada kosong iaitu tempat ini. Kosong. Okey, sehingga dia 2. Okey, cikgu bawa turun sikit sehingga tempat ini. Boleh? Sehingga tempat, nak tempat 2 susah. Ni, boleh? Tempat ini ialah 211. Bawah itu, ini 211 Bawah ini ialah 03. So, bila dia tanya apakah julak untuk nilai hash ini? Apakah julak untuk nilai hash ini? So, kamu tengok gambar raja dia macam ini. Gambar raja dia macam ini. So, di mana sini ialah, apa nombor? Ingat, okey, 3. Di sini ialah 211 saya tadi. 11 ke? Tak ingatlah. 11 kan? Okey, 11. So, bila cikgu tanya apakah julak nilai hash? So, julak ialah kita baca pada pasi Y. Paling rendah 3, paling tinggi 11. Okey? Paling rendah 3, paling tinggi 11. So, kita tulis saja jawapan macam ini. Sebenarnya untuk jawab soalan ini siapa punya kerja? Siapa punya kerja? Siapa punya kerja? Okey, siapa kerja siapa jawapan serupa macam kawang ini?
cikgu nak tanya macam mana dapat jawapan ini. Ada orang nak cakap dengan saya, macam mana awak dapat jawapan ini? Kalau tidak, cikgu tak akan terangkan apa masalah kerja awak dah. Sebab tak tahu apa yang awak buat. Sepatutnya untuk jawab soalan ini, cikgu perlu tengok lakaran graf ini, baru awak boleh tulis jawapan. Okey ya? Ada orang nak cuba terangkan kepada saya macam mana you dapat benda macam ni? Cikgu, kalau yang X tu ganti dalam persamaan boleh ke? Okey, itu yang saya tahu kamu buat sebenarnya. Cikgu rasa kawan kamu buat ini. Awak buat S sama dengan 0, ganti ke dalam fungsi ini. Okey, ganti ke dalam fungsi ini. Awak dapatlah ini kan? Kemudian bila S sama dengan 2, awak ganti ke dalam ini. 2 kuasa 3 tambah 3, awak dapatlah 11. Sebenarnya tidak boleh gunakan cara ini. Sebab, okey, cikgu balik kepada Desmos ini ya. Selamatlah, salah satu tempat sudah. Okey, Desmos ini ya. Awak tengok cikgu tukar fungsi dia. Tak boleh. Ya, tu kena fikir, cikgu kena ganti. Okey, cuba awak tengok ini ya. Awak tengok ini, tempat ini masih 3 kan? Tempat ini masih 3. Okey, tempat ini memang nilai ubahlah sebab cikgu usah ubah sesuatu. Kalau kamu tengok, bila cikgu tanya apakah julak dia, adakah awak baca 3 sampai tempat ini? Paling rendah di mana? Di sini. Faham tak? Okey, kejap. Okey, nanti ya. Cikgu ambil gambar ini kejap. Print screen kejap. Maksud saya macam ini ya. Okey, kenapa cikgu nak awak soalan ini kalau nak jawab sepatutnya memang kena lakar graf. Kalau kamu tidak lakar graf, apa akan berjadi? Jadi ialah macam ini. Kejap. Kejap. Cikgu ambil bahagian kosong sajalah. Kosong sampai itu cukuplah. Lebih-lebih tak payahlah ya. Okey, crop. Apa nak buat Okay. In front of text. Okey, cikgu nak cakap macam ini. Nasib baik soalan ini, graf dia bentuk macam ini. Kalau graf awak bentuk macam ini, okay, di mana titik ini ialah 03, titik ini ialah 03. Okey, titik ini katakanlah dia kurang cikgu tak tahu nilai dia berapa. Katakan ialah 211 contoh tadi. Ya, bukanlah ya. Katakan ialah 211. Adakah awak masih boleh cakap julak awak ialah dari 3 sampai 11? Paling rendah di mana? Sini. Paling rendah di sini. Iaitu lebih kurang 2. So untuk jawab soalan ini tentukan julak bagi nilai H memang tak boleh awak ganti saja kosong di sini, gantikan 2 ke dalam persamaan untuk dapat 2 ni. Sebab kita tidak tahu di tengah-tengah ini adakah graf itu pernah berlaku kes macam ini. Turun baru naik atas balik. So untuk jawab soalan ini memang kena ada lakaran graf. Kalau tak ada lakaran graf sebenarnya awak tak mampu jawab soalan ini. Boleh? So untuk soalan A ini kalau tak faham jangan risau sangat sebab benda ini dia campur sikit apa yang awak akan belajar dalam tingkatan 5. So untuk sementara waktu memang awak mungkin tak boleh belajar lagi, tak boleh faham lagi lah. Hanya cikgu cakap di sini tak boleh pakai teknik ini sebab dia kena berdasarkan graf. Sebab takut tengah-tengah ini dia pernah turun lepas tu dia naik atas balik. Boleh ya? Okey. Lepas tu cikgu tanya apakah fungsi songsan? So kita buat sajalah kita buat saja fungsi songsan. Okey, katakan Y sama dengan dia kemudian pindah sehingga X sama dengan. So settle lah cari fungsi songsan. Okey, lepas tu cikgu tanya apakah domain dan julak bagi fungsi songsan ini. Okey. So kamu kena faham
Okey, mungkin cikgu lukis bagi kamu tengok apa beza graf ini dengan graf tadi ya. Okey, cikgu salin kejap. Dia ialah mana kertas saya. Okey. Selamat. Fungsi songsang ialah cikgu bagi kamu tengok gambar aja. Sebab soalan ini awak perlu ada gambar aja baru boleh jawab sebenarnya. So sebenarnya ada susah sikit untuk awak nak jawab di sini bila awak pada di tingkatan 4 lah ya. Okey, tak apa. Okey, cikgu ambil fungsi songsang graf kedua. Okey, graf kedua ialah y sama dengan cikgu buat punca kuasa 3 punca kuasa 3 maksudnya kuasa 1/2 lah kan. Okey. 1/3 lah kan. Apa ni? Boleh? Ini fungsi songsang yang kamu cari itu. Kamu tengok graf dia. Okey, sekarang soalan tanya apa? Soalan tanya, apakah domain dan julak bagi fungsi songsang ini? So masih sebenarnya macam kalau ditanya apakah domain dan julak bagi fungsi ini, sebenarnya kamu faham fungsi songsang adalah terbalik daripada fungsi asal dia kan. So domain jadi julak, julak jadi domain. Maksudnya macam ini aja tak? Tak payah graf pun boleh jawab soalan ini. Kejap. Sebab kamu kena faham fungsi songsang dengan fungsi dia domain objek jadi image, image jadi objek. So awak boleh terbalik tulis saja. Macam ni, terbalik tulis saja. Kejap. Yang asal punya kita punya X daripada 0 sampai 2. Ini fungsi asal, fungsi waktu dia ialah hx. Dan dia punya julak tadi kita buat ialah 3 sampai 11. So untuk fungsi songsang, apa yang awak perlu buat? Awak terbalikkan saja. Dua ini. Terbalik tulis saja. Objek jadi image, image jadi objek. So silap di sini. So untuk domain kamu sepatutnya 0 sampai 2. Okey, domain kamu 0 sampai 2. Apa yang dia buat ini? Sila So domain dia okey. Domain dia ialah 0 sampai 2, image dia ialah 3 sampai 11. Sebab domain jadi julak jadi domain kalau fungsi songsang. Awak ambil jawapan daripada modul ya. 0 sampai 2. Okey, memandangkan sudah ada graf ini, cikgu nak bagi kamu tengok satu benda Okey. Apa yang awak nampak fungsi ini dengan fungsi songsang dia? Dia sebenarnya merupakan pantoran pada garis biru ini. Garis biru ini Y sama dengan garis hijau ini Y sama dengan S. Dia kan pantoran. Boleh? So ini ada dalam modul kamu, cikgu pernah beritahu kamu. Okey, fungsi songsang merupakan, kalau dia nak awak lukis dia nak awak lukis fungsi songsang. Nak lukis fungsi songsang dia, apa yang awak buat ialah awak buat pantoran pada garis Y sama dengan X. Pantoran pada Y sama dengan X. Boleh nampak kan? Okay. Ini sebagai pendedahan tambahan lah memandangkan ada graf So ini jawapan dia 0 sampai 2. Ini 3 sampai 11. Domain jadi julak, julak jadi domain bila fungsi songsang. Okay. Lepas itu, dia suruh awak lakarkan graf. Belum. Okey, C. Cari nilai FHS apabila S sama dengan 1. Ini memang kita mainkan dimasuk ajalah. Okey, bila 1 dia ialah 4. Okey, cari H songsang bila S sama dengan 4. So kita masukkan 4 ke dalam fungsi songsang kita. So dapat 1. Sebenarnya kalau kamu tengok bila awak jawab ini, maksudnya apa? Untuk fungsi HS ini, bila objek ialah 1, image awak ialah 4. So sebenarnya untuk C2 tak puas pun tahu jawapan dia.
Sebab cikgu tengah tanya, apakah imej bagi fungsi songsang HS bila objek awak ialah 4? Jawapan dia ialah 1. Kalau saya, C1 saya buat, C2 saya tak buat, itu jawapan macam 1. Tapi macam kawan ini tak nampak, dia pergi buat pun tak ada masalah, dia dapat jawapan yang betul. Kamu ingat hubungan tu, fungsi dengan fungsi songsang, dia punya objek jadi imej, dia punya imej jadi objek. Dia punya domain jadi julat, dia punya julat jadi domain. Terbalik aja. Lepas tu dia minta kita pada paksi yang sama lakarkan 2 graf ini. So ini jawapan dia lah. Cikgu tapi dia nak jawab cikgu ambil dulu. Kalau kamu nak penuh ialah macam inilah. Kalau nak apa yang dikehendaki oleh dia, tapi macam cikgu cakap pagi ini sebenarnya memang awak tak mampu buat lagi sebab ada benda awak belum belajar dalam tingkatan 6 tingkatan 5 So kalau secaraannya inilah bentuk dia, tapi sebenarnya soalan sekarang dia nak hanya untuk julat 0 sampai 2. Untuk julat 0 sampai 2. Sorry, cikgu tak patut ambil ini. Sekejap. Dia nak 0 sampai 2. So cikgu enlarge sikit. Okey, kejap. So yang dia nak ini saja sebenarnya. Tapi tingkatan 5 baru awak erti buat lah. Sebenarnya dia nak ialah kawasan ini. Okey, ini dia nak tengok pasi Y kamu. Dia nak tengok pasi X kamu. Okey, dia nak tengok daripada 0 sampai 2. Okey, maksudnya dia nampak sini 0,3. Dia nampak sini 2,11. Ini ialah Y sama dengan HX. Okay, lepas tu dia suruh awak lakarkan graf kan. So sepatutnya cikgu akan nampak garis hijau inilah. Cikgu sepatutnya boleh nampak garis pantorang ini. Dalam graf kamu. Cikgu nampak garis pantorang ini. Okey, lepas tu cikgu tengok jawapan ini. Sampai 2,11 saja. Boleh. Di mana ini ialah 30. Kalau kamu tengok 03 sudah jadi 30. 2,11 sudah jadi 11,2. Ini yang dia nak tengok. Ini yang dia nak tengok. Sekejap. Jawab bagi saya edit sikit tengok boleh tak? Okey, ini yang dia nak tengok. Sekejap. Aku bagi kamu kedua-dua. So kalau awak tengok decimal, dia lebih umum lah. Okay, dia macam ini. Tapi sebenarnya apa yang dikehendaki oleh soalan hanya daripada domain 0 sampai 2. So yang dia nak tengok ialah ini. Mana saya punya, tadi cikgu lupa lukis. Okay, garis ini. Macam ini. Cikgu nak nampak fungsi HS, cikgu nak nampak garis pantulan dan baru cikgu nak tengok ini. Di mana yang ini awak cikgu akan nampaklah awak seolah-olah buat pantulan pada garis ini. Boleh Ini yang cikgu akan nampak. So cikgu sempat sampai soalan 14 sahaja. Awak ada kelas kan? Kamu ada kelas kan sudah waktu rehat? Rehat. Okey. Sebab cikgu nak habiskan rakaman saya. So siapa kalau nak pergi makan ataupun awak boleh sambil makan sambil dengar. Tapi cikgu nak habiskan rakaman. So sebelum awak leave, tulis nama dulu awak leave. Nanti cikgu ambil attendance kemudian Boleh Sebab minggu depan cikgu tak nak di sini. Boleh So siapa nak leave saja, tak ada masalah. Tulis nama awak baru awak leave Okay, lepas tu untuk 15 sampai 20 awak tengok rakaman sendiri Okay. Fungsi G kalau nak sambil makan sambil dengar pun boleh lah Okay, fungsi G cikgu bagi, lepas tu cikgu tanya G2. So maksudnya GG lah. So awak buat fungsi kubahan. Okay, buat fungsi kubahan. Hanya kena sabar sikit lah nak ringkaskan benda ini. Okay, cikgu cek jawapan saja. Soalan 15. So awak dapat negatif 1 per S. Jangan lupa tulis ini sebab soalan nak dia. So dia adalah jawapan terakhir untuk G kuasa 2X sudah. So kena tulis Okay, lepas tu jawab cikgu nak G3 pula. So kita buat lagi lah. G3 ialah
hanya penulisan yang lepek betul apa boleh. Okay, kawan kamu buat G kuasa 2 GS. Maka apa yang dia buat ialah dia masukkan GS kepada G kuasa 2. So dia masukkan GS soalan pagi ke dalam G2 apa boleh. Okay. So lepas tu tinggal kerja ringkaskan dia tapak ini. Dan jangan lupa tulis S tak boleh sama dengan negatif 1. Okay, betul? Lepas tu cikgu tanya G4. So kawan kamu asingkan dengan G2 pun boleh. Sebenarnya terpulang kepada kamu. Kamu boleh pilih G3, G. Boleh pilih G3. Semua betul. Walaupun tengah-tengah penulisan awak berbeza tapi jawapan awak sebenarnya sama. So cikgu ikut kawan yang tulis inilah. Dia pilih G2. So dia masukkan fungsi G2 ke dalam fungsi G2 ini. So dia tapak ini. Dia tapak ini. Okay. So di sini kalau kamu tengok bila fungsi songsang, cuba awak tengok hubungan dia. Okay. Awak nampak ni Okay. Bila G pertama, awak dapat 1 tanpa S, 1 tolak S. Bila G kedua, awak dapat negatif 1 per S. Bila G3, awak dapat S tolak 1, S tambah 1. Bila G4, bila G4, awak dapat X semula. So, bila awak dapat X semula, awak bayangkan kalau cikgu tanya G5, apa yang awak buat? Awak cuba bayangkan awak buat ini. G4. Maksudnya akhirnya awak akan buat GS. So, G5 akan balik ke sini. G6 akan balik sini. G7 di sini. G8 di sini. Soalan jenis ini dia minta sampai 41. Tak mungkin awak nak buat sampai 41 punya sebenarnya. Dia sebenarnya nak bagi awak tengok benda ni sebenarnya sudah loket. So bila cikgu nak 41, kawan kamu pakai jam-jam pun boleh ataupun awak fikir ajalah G8, ini G, awak boleh tulis macam ini pun tak apa. G9, G10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, okay. So sini 20, 24, 28, 32, 36, 40. Dia nak 41. So G41 di sini. So awak tulis ini semula kepada saya. Tulis semula kepada saya. Kalau awak nak gunakan teknik jam-jam pun boleh. Teknik jam-jam pun boleh sebab awak akan nampak ini sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau awak nak lah. Kenapa kawan kamu tulis ini mesti dapat nombor bulat? Kalau awak pakai teknik jam-jam, maksudnya tengok cikgu akan tuliskan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benda ini semua ialah integer. Kalau awak dapat benda ini bukan integer, maksudnya benda ini tak mungkin berlaku. So sebenarnya jawapan ini soalan 15B ada markah kaedah, dia hanya ada markah jawapan. Awak boleh tulis ini tapak fumak. Tak boleh tulis ini tak ada markah. Cikgu, apa dia? T sama dengan 4 tu macam mana dia dapat? T sama dengan 4. Mana? D. Sebab dia nampak, kalau kamu tengok, dia ulang. Untuk G pertama ini, dia berlaku bila G pertama, G yang kelima, G yang ke-9, G yang ke-11. Awak nampak tak? Dia ulang 1, 5, 9, 11. Semua ini tanpa 4. Begitu juga untuk ini. 2, 6, ini apa tulisan cikgu? 10, 14. So dia punya beza itu ialah 4. Kalau kamu tanya saya, cikgu sebenarnya tidak galakkan awak pakai cara ini. Cikgu sendiri pun tak pakai cara ini. Cikgu loket aja. Cakap aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cikgu cakap sampai 41. Lepas tu cikgu tulis jawapan. Cikgu, maksudnya nak buat macam yang D sama dengan 4 tu, kita kena tahu dululah kan susunan macam cikgu buat ni. Dia berapa kali term balik. Okay. Dia akan term balik bila benda ini sudah dapat X.
Biasanya awak akan tengok, kalau awak ada masa awak cari buku rujukan yang ada jenis ini, yang G banyak-banyak itu. Awak akan dapati, dia akan tanya awak sehingga awak tapak X semula. Baru dia mungkin tanya soalan-soalan jenis ini. Okay. Kalau awak tanya saya, cikgu memang galakkan awak buat macam ni aja. Susun, awak bilang sampai 41 di mana. Tak payah pakai teknik ini. Kalau nak pakai pun tak salah. Nak pakai pun tak salah. Sebab dia markah satu markah saja. Satu markah kepada jawapan sahaja. Clear? Okey, kita pergi kepada soalan 16. Cikgu bagi G, cikgu bagi G cikgu bagi fungsi G, cikgu bagi fungsi gubahan. So kita cari fungsi gubahan kita. Lepas tu kita buat bandingan lah. Okey, fungsi gubahan kita, lepas tu kita buat bandingan. Yang ada X punya banding dengan yang ada X. Yang tak ada banding dengan tak ada. Okey, so tapak ini yang di sini kita tapaklah nilai M. Kemudian yang ini kita masukkanlah M ialah 3 banding dengan yang tak ada punya, tapaklah jawapan. So okey ya, 16A tak ada apa yang susah. Cikgu pernah bagi latih. Jawapan salah. Salah apa nanti. Sini sepatutnya ada 2 jawapan kan? Kenapa abai 1 jawapan ada tak? Oh okey. Cikgu, sini sepatutnya ada 2 jawapan. Tapi kita memang hanya ambil jawapan positif saja sebab alasan di sini M lebih besar daripada kosong. Okey? Sebab dia kata M lebih besar daripada kosong. Okey, apa silapnya? So 3N tambah N sama dengan yang dia bagi negatif 24. 4N negatif 6. Tak salah kan? Okey, so betul lah modul yang salah. Ni banyak silap ni. Betul-betul. Cikgu sendiri yang salah tengok. Tak. 16. Modul yang salah. Modul bagi negatif 8. Tak mungkin kan? Kawan-kawan saling soalan salah. MN tambah N. Betul cikgu. Betul kan? Okey. Okey, lepas tu 16B. Cikgu tanya G songsang untuk negatif 5. So, okey, boleh pakai cara kita tapak dulu apakah G songsan. Lepas tu kita gantikan negatif 5. So tapak jawapan 1/3. Betul? Okey, lepas tu yang C. Okey, cikgu bagi G2K. So kita carilah G2K kita. Okey, G2 kita sudah ada 9S tolak 24. Kalau sekarang objek K, kita masuk K. Objek itu sebagai K lah tapak ini. Okey, belakang itu pun kita sudah ada G songsan. Negatif 5 sebenarnya sudah ada, iaitu 1/3. Tapi buat semula lah. Tulis saja. Okay. So tapak baris sini. Lepas tu ringkaskan. Selesaikan. Betul. Okay, sambung lagi ya. 17. Jika hash fungsi hash memetakan 7 kepada dirinya sendiri. So maksudnya objek pun 7, image pun 7. So maksudnya awak masukkan objek 7, image pun 7. So lepas tu tinggal kerja selesaikan sajalah. Okey, 21 tolak B. Okey, betul. Pindahkan modulus ada tanpa tolak. So awak dapat 2 jawapan. Dan kita memang lega lah sebab soalan pun kata nilai-nilai yang mungkin bagi B. Dapat 1 jawapan, kita lagi takut sebenarnya. Okey, pada bahagian B, dia suruh awak lakarkan graf ini. Okey, soalan ini sekali lagi cikgu awak sebenarnya tidak mampu buat sekarang sebab ada bahagian awak belum belajar. Okey, ada bahagian awak belum belajar. Bila awak sampai tingkatan 5 baru awak erti buat dia. Untuk soalan 17B dan soalan 17C. Tapi 17B sekarang cikgu cuba bagi awak tengok graf sahajalah. Tengok graf dengan pakai teknik Desmos. Tapi nanti bila sampai tingkatan 6 kalau awak tengok balik soalan ini awak sudah erti buat. Okey, awak sudah erti buat dia. So kita akan buat kerja fungsi hash Fungsi hash ialah y sama dengan modulus 3x tolak apabila B mengambil nilai mungkin dalam A untuk okey, dua-dua jawapan lah maksudnya. Dia nak 14 dengan dia nak 18 28. Okey, kita tengok graf Y sama dengan
Modulus, macam nak masukkan modulus modulus. Pokok 3x tolak 14. Macam nak fikir modulus macam nak masuk dalam ni. Modulus. Mana tempat nak masuk? Oh, ada. Cikgu buat semula 3s tolak 14. Nantilah cikgu buat dua-dua untuk kamu dulu. Satu lagi ialah modulus 3s tolak 28. Okay. Sekarang memang awak tak mampu buat Sekarang memang awak tak mampu buat sebab awak belum belajar lagi satu benda. Okay. Ini graf dia. 3s tolak 14 macam ini, 3s tolak 28 macam ini. Okay. Kalau di mana awak tengok di tempat ini. Tempat ini 7. Merah pun lalu, biru pun lalu kan. Okay. Itu graf dia. Dan dia nak graf ini daripada 0 sampai 11. Maksudnya dari sini sampai 11 sahaja. Okay. Kalau 11 di sini boleh. 11, 5. Okay, cikgu catat nombor dia. 11, 5. Kalau merah punya lebih kurang di sini kan. 11, 19 11, 19. Okey, macam tadilah cikgu akan bagi ini dalam awak punya ini. Nanti cikgu hanya lakar benda penting. Awak tak boleh buat sekarang sebab ada benda belum belajar. Cikgu, yang tu fungsi mutlak ke? Ya, fungsi mutlak. Tapi awak tak belajar lagi macam mana nak lakarkan graf fungsi mutlak. Akan belajar dalam tingkatan 5 nanti. Akan belajar lagi tapi tingkatan 5 bukan sekarang. So cikgu tidak mampu ajar kamu, cikgu hanya ajar, yang cikgu mampu ajar pengiraan saja. Modulus maksudnya negatif jadi positif. Itu saja cikgu mampu ajar kamu. Okay. So sebenarnya soalan nak kawasan ini saja. Dia nak kawasan ini kejap cikgu ambil kawasan yang dia nak. Kejap. Susahnya. Okay. Dia nak pasi S bila 0, maksudnya dia nak kasih Y lah. Bila 0 sampai 11. 0 sampai 11. So untuk garis ini ialah di sini. Okay. Di mana tempat ini tadi jawapan dia ialah 11, 19. 11, 19. Tempat ini ialah 0, 14. Okay. Ini ialah untuk Y sama dengan modulus 3S tolak warna merah. Tolak 14 punya. Okay. Satu lagi ialah ini. Alamak, tak cukup panjang. Sepatutnya cikgu nak lagi tinggi Ini sampai sudah lebih. Sorry. Sini sampai sini sahaja. Itu tempat ini ialah 11, 5. Okey, tempat ini 10, tempat ini 5. Okey, tempat ini tempat dia potong pasi Y ialah 028. Jadi cikgu ambil terlalu rendah. Ini yang dia nak awak lakar sebenarnya. Nanti cikgu semua sudah ambil silap cikgu. Okay. Ini datang daripada Desmos. Sebenarnya yang dia nak ialah inilah. Yang dia nak ialah ini Ini cikgu dapat lukis panjang sikit. Ini yang dia nak. Daripada 0 sampai 11. Apakah graf dia? Okay. Yang ini ialah bila Y sama dengan 3S tolak 28. Tapi awak akan belajar lukis ini bila tingkatan 5 lah. Okay, sekarang dia tanya apakah julat bagi fungsi ini. So kita pergi kepada fungsi pertama ini dulu
Yang hitam punya dulu So julat dia paling rendah berapa? Nama dia apa paling Kosong. rendah berapa? Kosong. Paling tinggi? 28. Okey, 28. Okey, lepas tu untuk yang ini, kita nak julat dia, paling rendah berapa? Kosong. Paling tinggi berapa? Warna biru. Paling tinggi berapa? Cikgu, yang tadi tu yang Tadi itu yang hitam sorry. Tak. Cikgu ikut. Okey, sorry. Ini paling tinggi 19 sahaja sorry. Okey, bawah ini baru 28. So ini jawapan dia. 1 sampai 19, 1 sampai 28. Tapi kamu hanya mampu buat benda ini bila awak erti lakar graf. So untuk tingkatan 4, awak jangan risaulah kalau ada akhir tahun tak ada exam. Cikgu takkan uji ini dalam exam semasa awak ada di tingkatan 4 ya. Sebab benda itu belum belajar. Okey, itu soalan 17. Okey, lepas tu soalan 18 ya. Cikgu bagi fungsi F, cikgu bagi fungsi G. Ini lebih kurang macam sebelum itu punya kan? Mula-mula soalan 8 tadi. Cikgu tanya GF3 sama dengan 8. Buat je lah. Okey, kawan ini pakai teknik ialah ganti satu-satu punya. Okey, boleh. 3 masuk ke dalam F. Tak. Dia cari ya, okey. Ini 2 in 1 punya orang. Okey. So, kalau saya 3 masuk ke dalam F, cikgu terus inilah. Okey, ini. Lepas tu baru cikgu masukkan ini ke dalam G. Tapi awak kan dapat inilah. Orang ini dia 2 in 1. Kejap buat fungsi perubahan. Dulu, kejap buat separuh jalan, dia pula pergi pakai teknik ganti. Okey ajalah sesuka hati awak lah. Sebab maka sebenarnya diberi di sini. Awak nak fungsi perubahan dulu, baru ganti pun boleh. Awak nak ganti 1 by 1 pun boleh. Awak nak macam kawan ini, buat separuh, tiba-tiba ganti pun boleh. Tak ada masalah. Sebenarnya jawapan serupa je. So, sama dengan 8. Okey, kemudian masukkan. Kemudian soalan nak ungkapkan hash dalam sebutan K. Memang bukan kira. So, awak dapatlah jawapan ini. Soalan ini mirip kepada soalan 8 yang cikgu baru terangkan tadi. Cikgu cek jawapan kejap. Okey, betul. Lepas tu cikgu tanya apakah fungsi FG. So awak ada F, awak ada G, buat fungsi gubahan sajalah. Tapi masukkan HK yang sudah ada. HK tak boleh masukkan lagi sebab dia kata dalam sebutan sebenarnya hilang satu perkataan dalam sebutan H dan K. Maksudnya jangan ganti masuk H. Memang tak ada HK pun. Nanti. Fungsi FG dalam H dan sebutan K. Apa yang dia nak? Cikgu tengok jawapan kejap. Rasa ada benda silap ni. Soalan. Okey. Silap ini dia nak. Dalam sebutan H dan K. So kita buat sajalah fungsi gubahan tapi jangan ganti masuk HK kita lah. Biar dia masih ada HK So cikgu saling cikgu tengok awak, kawan-kawan awak lah So mula-mula G dulu. G ialah H tolak 4K, H tolak KX boleh masuk ke dalam fungsi F. Okey, betul lah. Okey. A tak ada kaitan dengan B Okey. Kalau soalan ini kata, okey, ungkapkan fungsi FGS dalam sebutan hash. Tak ada belakang. Maka apa yang awak perlu buat ialah selepas awak sampai sini, awak masukkan kalau cikgu kata dalam sebutan K Kalau cikgu kata dalam sebutan K, maka apa yang awak buat ialah selepas awak tapak ini tak boleh sebab ada H, ada K. So apa yang awak buat, gunakan ini, masuk ke dalam ini. So awak dapat FGX awak sama dengan 4, 8 tambah 12K tolak 4KX. Maka nanti kalau awak ringkaskan, awak dapatlah sebutan ini tak ada H, hanya ada K. Kalau soalan tanya.
Tapi kalau soalan tanya, cikgu tengok jawapan dia ada H, ada S. So maksudnya dia bukan nak inilah, dia nak seputang H dan K. So tak ada kerja ini tak ada kerja ini. Tak ada kerja ini. Kalau soalan dia dalam seputang K baru ada kerja ini. Maksudnya awak kena ganti masuk untuk hilangkan H. Tapi sekarang tak payah. Itu soalan 18. Lepas tu soalan 19. Seketul batu kecil dibaling ke dalam sebuah kolam tenang hasilkan riak air. So jejari bertambah dengan kadar 3 cm per saat. So ungkapkan jejarinya selepas T saat. So nak tahu jejari dia berapa, dia sudah kata 1 saat 3 cm. So kalau nak tahu apakah jejari dia, kita darat 3 je lah. So macam ini aja lah. Kalau kamu tak tahu macam mana kawan kamu dapat 3T, fikir macam tadi. Baru bila T sama dengan kosong, maksudnya baru baling, jejari kita kosong. Bila T sama dengan 1, jejari kita sudah. Kalau dia kata 1 saat 3 cm. So kalau cikgu selepas 1 saat, ini sudah 3 cm. Kenapa 3 cm? Sebab kosong tambah 3. Bila T sama dengan 2 saat, jejari kita mula-mula kosong. Lepas tu 1 cm, 1 saat 3 cm, kalau 2 saat 6 cm. Itu yang tatan formula ini sebenarnya. Tapi memang boleh kalau tengok tahu tulis saja. Lepas tu cikgu kata A ialah luas. Terangkan masuk fungsi gubahan ART. So A untuk dia awak akan tapak ini. Awak tapak ini. So ini maksudnya apa? Ialah luas dia. Dia suruh awak terangkan So yang awak tapak ini ialah luas bulatan selepas luas bulatan dalam seputan T selepas batu itu dibaling. Awak pinjam atas ini, tadi ialah jejari dalam seputan T. Sekarang ialah luas dalam seputan T. ART, ya. Luas dalam seputan T. So tulislah. Cari luas dia apabila riak air itu selepas 30 saat. Maksudnya T awak 30. So ganti masuk sajalah T awak 30. Ganti masuk kira saja. Tak ada apa Soalan jenis ini tak susah. Dia nak uji awak faham ke apa masuk fungsi aja sebenarnya. Soalan 20. Kawan kamu tanya apa maksudnya. So dia sebenarnya dia nak C dalam sebutan P. So awak ada C ini. Awak ada P ini. So awak cantumkan sehingga awak dapat C dalam sebutan P. Sorry, bising sikit. So cikgu cek kerja aja sebab saat bising tak boleh cakap. 100 tolak P tarak 9. Ganti masuk. Punca kuasa 2 mana pergi? Tidak berada di tempat yang tetap, tidak berada di tempat yang tempat dan bilangan seimbang kepada dekat-dekat. Selepas makan, tidak meja dan buang bekas makanan ke dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan plastik bekas makanan telah diikat dengan kemas sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Sekian, terima kasih. #anakan nama baharu Kamu nampak tak kenapa cikgu kata salah? Awak punya kurungan kenapa sudah bergerak? Sepatutnya di sini kan? Tengok ini, dia sudah tutup sini. Sampai sini lagi teruk. Punca kuasa 2 pun sudah hilang lah. So sepatutnya kalau ini kalau dia dalam bentuk ini, bolehlah cikgu tulis secara perasingan. Kalau awak sudah kembangkan, contohnya kalau awak sudah kembangkan, jadi 900 tolak 9P per 23 tanpa 350, cikgu tak boleh tulis secara perasingan.
Tak boleh. Ini tak boleh. Cikgu hanya boleh tulis secara perasingan kalau dia dalam hubungan darat. Itu hukum cert yang ada. Okay, So, okay. So, kerja seterusnya cikgu ubah sikit. So, lepas ini, punca kuasa 2 bagi 9 ialah 3. So, cikgu boleh tulis 3 cert 100 tolak P. Ini nak ringkas memang tak boleh sudah. Per 23 tambah 350. Ini jawapan dia. Okay. So, lepas itu soalan B, cikgu tanya apakah kos? Kalau harga dia ialah 19. Harga ialah P kita. So, benda ini akan jadi salah sebab ini salah lah. Boleh? Benda ini jadi salah sebab ini salah. So, kita pakai persamaan yang ada. Kita pakai persamaan yang kita ada untuk jawab B. Okay, yang bagi harga dia, barang dijual dengan harga 19. So, 19 ialah harga. Harga di mana-mana satu mewakili harga. P mewakili harga. So, bukan C. P yang mewakili harga. So, sepatutnya C sama dengan 3 100 tolak 19 per 23 tambah 350. Soalan tanya apakah kos. Soalan nak C. Yang dia bagi itu ialah P. Kawan kamu sudah... Kawan kamu... Oh, okey. Kawan kamu tidak gunakan jawapan A. Dia gunakan balik atas ini untuk buat. Boleh juga sebenarnya. Kawan kamu dia guna balik persamaan ini. Dia cari dulu kalau P ialah 19, apakah X dia. Kemudian dia ganti masuk ini untuk dapat nilai C. Boleh. Boleh awak pakai cara ini. Okey. Betul tak? Okay. Dia masuk, dia dapat nilai S. Kemudian dia ganti untuk dapat. Boleh. Okey. Sepatutnya jawapan cikgu sama dengan dia. Cuba tekan kejap. Sama. Sama. Okey. Pun dapat jawapan ini. Hanya kalau awak buat dengan cara B, awak tidak gunakan jawapan A lah. Tapi tak ada masalah sebab soalan ini tak wajibkan. Dia tak kata seterusnya. Kalau ada perkataan seterusnya, awak pakai cara ini tidak dibenarkan. Sebab apa yang ada di A tidak digunakan. Okey. Sorry dah cikgu ngangam habis waktu rehat kamu. So inilah sampai hari ini. So balik kalau kita standby untuk topik 2. Okey. Untuk kumpulan B, cikgu akan